Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita. Kita berhenti seminggu hari itu ni, dan alhamdulillah kita telah melalui Aidil Adha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang telah kita lakukan sepanjang 10 yang awal Zulhijjah, dan diikuti dengan hari-hari tasyrik yang mana kita telah melakukan ibadat korban, bertakbir dan bertahmid memuji Allah Jalla wa'ala. Kita masih lagi ada 2 hadis yang terakhir di dalam kitab Taharah di bawah sebelum tentang babun najasat, sebab berhubung dengan najis, sebelum kita masuk kepada babul wudu, bab wudu. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu ath-thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tanhaduhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata berkaitan dengan damil haid, yusibu thawb, darah haid yang terkena baju ataupun pakaian ataupun kain. Tahutu, kikis dia. Summa taqrusuhu bil ma', kemudian gesel ia ataupun gosok ia dengan air. Summa tanhaduhu, kemudian tanhadu boleh maksud renjis, di sini boleh maksud tuangkan air, yakni cuci dengan air. Artinya ada tiga langkah yang diajar di dalam hadis ni. Summa tusalli fihi, dan kemudian salatlah padanya, yakni dengan menggunakan pakaian yang berkenaan. Hadis ini daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakr adalah merupakan kakak kepada Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Aisyah adik dia. Sebahagian ahli sejarah menyebut dia lebih tua daripada Aisyah sekitar 10 tahun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia dikenali dengan zatun nitaqain, zatu an-nitaqain, wanita empunya 2 tali pinggang. Nitaq asalnya tali pinggang yang digunakan untuk ikat di tengah-tengah pinggang ni. Perempuan dia pakai baju, dia ikat
macam pakai baju labuh ni, orang perempuan ni diikat di tengah ni. Asma dia pakai diikat. Semasa Nabi SAW dan bapaknya Abu Bakar Siddiq berhijrah. Abu Bakar ni nama apa? Abu Bakar ni paling sahabat yang paling utama lah, kan? Abu Bakar ni nama apa? Semua tak ingat nama. Dia kata nama Abu Bakar. Nama apa Abu Bakar? Kita cakap pandai lagi bangsakan. Nama penting sekali. Abu Bakar, nama dia apa? Nama apa? Abdul Rahman. Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah nama dia Uthman, yakni Abdullah bin Uthman. Dia ingat dia nama Abdullah pasal baru masuk Islam lah. Itu Malaysian style. Bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia Asma binti Abi Bakr, yakni Asma binti Abdullah bin Abi Quhafah, tapi dikenali dengan Abu Bakar. Semasa hijrah Nabi SAW dan bapaknya Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi yang paling utama, menyembunyikan diri daripada pencarian Quraisy di Gua Thur. Di sana Asma berperanan pergi hantar air dan makanan. Besar tu kerja tu. Bukan hantar kepada orang besar, menteri, sultan, maharaja, hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hantar Asma ni, dia tak ada nak ikat makanan dengan air ni yang dibubur dalam bekan ni, tak ada. Dia ambil tali pinggang dia koyak dua, diikat. Sebab itu dia dikenali dengan zatun nitaqain. Kerana dua nitaq, satu je dia koyak dua, jadi digunakan untuk mengikat makan dan minum Nabi SAW. Nabi kata Allah ganti balik tali pinggang dia tu di surga. Dalam sebahagian riwayat, Abu Jahal cari dia, tanya mana, aina abuki, mana bapakmu? Dia kata la adri, aku tak tahu. Abu Jahal sepak dia, pukul dia di muka dia sehingga jatuh dengan pukulan yang dahsyat. Yang ni wanita yang besar pengorbanan dia. Dia isteri kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam. Dia satu orang yang panjang umurnya. Pada akhir hayatnya dia buta. Sebahagian riwayat kata dia buta, tapi Allah Ta'ala alam. Barangkali anak dia Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ni adalah merupakan sahabi kecil. Dia telah menjadi khalifah selepas daripada zaman Al-Hasan. Dia telah menjadi khalifah pada zaman Yazid. Dia telah menjadi khalifah, di mana dia telah menguasai Mekah. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, dan sebelum itu mereka telah mengepung Mekah. Zaman Abdul Malik bin Marwan, zaman Abdul Malik bin Marwan.
dia jadi khalifah dan berlaku peperangan dengan Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan telah menyerang Mekah pasal nak lawan Abdullah ibn Zubair, dan mereka telah serang kepung. Dikatakan oleh ahli sejarah, Hajjaj yang menjadi kepala antaranya telah melontar minjaniq, lontaran batu tu, nak lawan Abdullah bin Zubair, kena Kaabah, pecah, kepung Abdullah bin Zubair. Tapi dia khalifah, khalifah Abdullah bin Zubair menjadi khalifah untuk seketika. Dia dikepung. Dan sebab itu kita pergi ke Mekah, kita akan tengok ada tiang tengah Kaabah tu, salah satunya tiang pada zaman Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, anak kepada Asma. Dia dibunuh, dipancung oleh tentera Abdul Malik bin Marwan yang mengepung Kaabah kerana mendakwa dia adalah khalifah yang sah. Sebenarnya wallahu ta'ala alam, Abdullah bin Zubair adalah khalifah yang sah. Dia kepung, dia berpusat di Syam, di Syria, dia kepung Mekah. Panjang cerita ni, pergaduhan politik antara orang-orang yang zaman dulu. Sebab tu baca sejarah ni nak kena tapih. Sebahagian dah sampai kepada kita ni cerita dah, kita pun tak tahu hakikat bagaimana. Asma tengok Hajjaj, Asma kata hang lah orang yang Nabi janji, orang jahat yang Nabi janjikan keluar. Panjang cerita dia. Asma ni panjang umur dia, meninggal dulu Abdullah ibn Zubair, anak dia yang muda tu, baru dia meninggal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, sebahagiannya ataupun para tabi'in mengambil hadis daripada Asma. Asma dulunya Nabi SAW tengok dia dalam sebahagian riwayat yang sahih. Nabi SAW tengok dia tolong suami dia Az-Zubair ibn Al-Awwam, tolong tanggung biji kurma nak tanam. Jadi Nabi tengok dia duk tanggung An-Nawa min arduz Zubair, biji kurma daripada tanah kebun Zubair. Ini dia tanggung. Nabi SAW lalu, Nabi tengok dia bawa, Nabi kesian kat dia. Berat orang perempuan nak bawa biji kurma tanggung. Nabi SAW kata, ikh, kata Asma, ikh liyahmilani khalfahu. Nabi kata, mai naik. Nabi ajak naik di belakang unta Nabi SAW. Kata Asma, fastahyaitu wa dzakartu Zubaira wa ghairatahu. Aku malu, aku teringat kepada Zubair dan kecemburuan dia. Kalau naik ni belakang lelaki cemburu pula. Jadi dia tak naik. Dia betul, dia tanya Zubair kata tak apa, hang tanggung kurma tu lagi kau rasa berat. Tapi hadis ni memberikan banyak makna, memberikan beberapa makna. Salah satunya, boleh tak lelaki menjemput wanita naik boncing di belakangnya jika sekiranya ada keperluan untuk melakukan hal yang demikian, dalam keadaan selamat daripada fitnah. Boleh tak kita tengok wanita tengah jalan, tengah kebun getah, mati motosikal dia, kita juga main dengan motor juga. Kita kata saya nak bawa pun tak boleh, cik. Dia kata tak baik pula kita lelaki perempuan nak naik satu motor. Cik duduklah tahun ni dulu pelan-pelan. Lain kali dia hilang. Boleh tak ambil dia naik belakang saya, kita bawa pergi ke tempat yang perlu. Jangan patut pergi bawa pergi hotel mana pula. Bawa dia pergi ke tempat yang dia perlukan, hantar dia ke rumah atau ke balai polis ataupun ke tempat yang dia memerlukan pertolongan. Boleh atau tak? Boleh. Agama taklah sejumut yang disangka oleh sebahagian orang.
Apabila manusia perlu, Nabi semawa. Siapa dah? Asma binti Abi Bakr, liyahmilani khalfahu. Cuma mai naik kata Nabi. Kata Asma, fastahyaitu wa dzakartu Zubaira wa ghairatahu. Aku malu, aku teringat kepada Zubair dan cemburu dia. Jadi tak naik lah. Nabi itu bukan apa, tengok tanggung berat sangat. Hadis itu juga memberi makna, sebelum kita baca hadis, memberi makna bahawasanya wanita ada yang menolong suami mereka dalam urusan pencarian rezeki pada zaman Nabi SAW. Nabi taklah kata sebenarnya hang tak boleh tolong suami orang, tak baik. Boleh tolong, membantu, walaupun itu bukan tanggungjawabnya, tetapi dia boleh tolong. Jadi pandangan sebahagian orang yang keluarkan pandangan bahwasanya isteri tak boleh tolong suami cari rezeki kerana itu tanggungjawab suami adalah tidak benar, kerana ada hadis yang menunjukkan sebaliknya. Yang menunjukkan sebaliknya. Panjanglah cerita Asma ni, jadi saya ringkaskan cerita. Dia kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum tu suara tak ada, makan daging kot. Asma ni terkenal dengan pemurah. Dikatakan tak pernah menyimpan duit, harta hari ini untuk esok, semuanya disedekahkan. Tak apalah zaman dia, dia buat kerana orang yang saleh. Sahabat-sahabat ni, Aisyah radhiyallahu anha, semua isteri-isteri Nabi, terkenal mereka ni dengan tidak mengumpul harta untuk diri mereka. Tak macam kita kadang-kadang. Semoga Allah Ta'ala bagi petunjuk. Saya sebut sikit masa kena korban lah. Merata lah. Yang tengok ni seluruh Malaysia lah. Orang ni kadang-kadang kita komplain orang lain ambil harta awam itu. Kadang-kadang kita sendiri tak mampu kawal diri kita daripada jangan makan benda yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta benda kamu antara kamu dengan cara yang batil. Korban umpamanya. Korban tu seekor lembu dah ada tuan dia yang bayar duit 7 orang. Semua hak lembu tu dia punya, mereka punya, dan mereka lah yang berhak untuk bagi kepada siapa yang mereka mau. Mereka boleh bagi kepada orang yang mereka mau, kepada jiran mereka, kepada orang miskin, mereka bagi. Sebahagian orang bukan dia menguruskan. Orang minta dia mai tolong lah, tolong bersiang sat ke, tolong lapar ke, dia tibai, dia ambil mana-mana bahagian tanpa minta izin. Tengok ekor semua elok, dia potong, tengok-tengok lembu jenis tak ada ekornya semua. Dia tahu yang tu boleh buat suai ekor, dia simpan siap-siap. Tengok hati mana-mana bagus, dia ambil. Dia rasa dia bukan perasan, dia memakan harta benda yang haram dan termasuk dalam benda curi, mencuri daging korban orang lain. Dan ini dilakukan oleh sebahagian orang yang mengambil harta ini tanpa terlebih dahulu meminta izin daripada empunya kepada korban itu. Dia kata kok mana pun nak bagi ke orang tak? Dia yang bagi, bukan kita. Bahagian dia bagi, sebab tu dia yang bagi kepada siapa yang dia nak bagi. Semua orang pandai-pandai, siap-siap sembelih, dia tengok, tak mana apa, rimau menangis ya. Dia tengok tak mana hati ke, limpah dia berkenan, dia simpan siap-siap. Potong-potong, tak siap-siap. Ataupun dia potong-potong berapa kilo, dia simpan belakang siap-siap. Pasal dia tukang sembelih. Pertama kita bagi tahu tukang sembelih tak ambil, tak boleh ambil sebagai upah, tuan tu tak bagi. Dia pandai-pandai ambil. Hak geng-geng lapar, pandai-pandai dia ambil bahagian-bahagian dia mau. Sepatah dia tak tanya, izinkan tak. Melainkan orang yang sembelih tu kata, ni hangpa tolong sembelih, hangpa bagilah macam mana cara, tu tak apa. Dia amanahkan. Kalau dia tak amanahkan, kita makan harta yang haram, dan itu akan kita jawab depan Tuhan. Dahlah makan harta biasa, harta korban orang secara tak halal, orang tak benar kan kita ambil. Dan kadang-kadang orang tak ada warak, tak ada kesalehan dia dalam harta orang.
Dia tengok benda tu tak boleh kawal diri dia. Sayang ni, tengok takut orang lain, dia duduk takut orang lain ambil. Hati apa lagi? Ekor lah kan, 7 ekor lembu, 7 tak ada ekor. Lembu jenis apa ni tak ada ekor ni, tengok. Rupanya kawan nak bersiang tu duduk tunggu belakang tu siap-siap. Dia bubuh siap-siap dalam plastik dia tak tepi dulu, dia bawa balik makan. Dia habak daging korban. Hak orang lain daging korban, yang dia daging curi. Hukum dia kerana mengambil bahagian korban orang tanpa keizinan tuan dia. Orang bagi baru boleh kita ambil, mana boleh orang korban kita terpaknya. Dia yang berhak untuk i'ta'ul lahab, dia yang akan bagi. Dia bagi, kita ambil. Dia bagi, kita ambil. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Ini saya cerita ni bukan siapa, pasal dia ni warak, tak ambil. Saya sebut ni peringat lah kan, bukan kita di sini lah, seluruh Malaysia lah dengar benda ni. Kadang-kadang jadi benda kan, kadang-kadang ambil tu imam lah tu, orang masjid tu ambil. Dia tak boleh sabar, dia ambil. Orang bila korban, katakanlah lembu, mungkin seorang dapat lebih kurang 12, 13 kilo atau 15 kilo. Ni memang dapat 2 kilo, dia pun 2 kilo juga. Kawan dah rancang nak bagi kat jiran dia, nak bagi kat apa, dia tak ada, kami dah bagi dah, dia bagi sama-sama dia. Tidak halal, dia lakukan hal demikian. Hati-hati. Sebab tu kalau ada tok wan kita, pak wan kita buat balik daging korban, tanya dia, tuan dia bagi ke pandai-pandai tibai sendiri? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb, berkata pada darah haid yang kena baju. Ini agama Islam ni. Kita baca bab sebelum ni macam-macam, kencing budak apa, Nabi SAW bawa mari satu agama. Pilah cari tang agama lain. Ada tak bab-bab ni semua? Tak ada. Kerana benda ni, Nabi ni hidup berapa lama terima wahyu? Lebih kurang 23 tahun. Kalau bukan Nabi ni, bukan satu orang yang pergi sekolah dulu, duduk pergi belajar bab-bab, tak pernah. Bab-bab tentang basuh tangan, bab-bab protokol majlis orang besar makan, tak ada. Quraisy, orang Quraisy hidup di kalangan Badui yang dia tengok. Quraisy tak Badui lah, orang bandar dia juga yang menjadi kehidupan Nabi. Sampai bab detail cara basuh, cara apa, nak mereka sendiri dalam fikiran ni tak boleh mereka. Daripada air, daripada binatang, daripada cara basuh, daripada haid wanita, daripada air mani, air mazi, sampai habis kehidupan manusia diatur. Kalau sekadar orang nak mereka lah agama ni, duduk petang-petang apa pula esok pun nak abang kat orang, dia tak boleh jadi. Mesti wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey. Macam mana cara basuh dia? Tahuttuhu, kikis dia. Maksudnya kalau darah ada, darah haid ni tuan-tuan tahulah kan? Tahu ke tak tahu ni? Hak lelaki lebih tahu daripada perempuan. Dia ada haid, dia ada istihadah. Kita bercakap tentang haid.
Istihadah, sebagian ulama masukkan dalam bab yang sama, sebagian mereka membezakannya. Istihadah yakni darah penyakit yang lebih pada waktu haid. Beza dia ada, haid tak boleh salat, tak boleh puasa, haram dia salat, haram dia puasa, tapi dia wajib qada lah. Salat ke puasa? Dia qada puasa. Dia qada puasa dia. Qada salat tak? Tak. Mana lebih besar puasa dengan salat? Salat. Tapi qada puasa tak qada salat. Kerana itu agama. Dan kalau qada salat, kalau letih orang perempuan lah, sehari 5 kali, kena kalau haid 15, 12 hari, 10 hari ataupun kebiasaan 7-8 hari, letih dia nak qada. Allah Rahim, Tuhan ni pengasih, agama ni yusur, mudah. Okey. Darah kena di kain ni, yang pertama dalam hadis ni kata tahutuhu, dia kikih dia. Tujuannya apa? Supaya kalau darah ni dia banyak, yang ada kikih ni dia buang setengah lah. Nak kikis mesti yang kering, betul tak? Kalau basah nak kikis apa? Jadi kita dapat faham, dia bercakap tentang darah haid yang dah kering. Bila kikis, sebahagian darah tu akan keluar lah, kerana dia kering, dan tentu akan ada lagi bekas. Bila ada bekas, summa taqrusuhu bil ma', kemudian bubuh air, gosok dia dengan air. Apa beza dia? Kalau sekiranya dia tak kikis dulu, terus dia gosok dengan air, artinya kesan darah tu banyak. Jadi bila dia gosok dengan air, kawasan darah itu akan meluas. Tapi apabila dia kikis dahulu, jadi kuantiti darah itu berkurangan lah, kerana dia buang yang dah buang sebahagian yang kering itu. Kalau ada kesan, kemudian dia letakkan air, dia cuci, dia geser, dia tenyih dia. Summa taqrusuhu bil ma', yakni tudallikuhu bil ma', dia geser ataupun dia gosok dengan air. Gosok ni besar ke benda kecil kita gosok? Besar macam tu kita gosok lah. Biasanya tempat yang kecil lah. Ini memberi syarat bahawasanya darah haid sekalipun sikit tetap dicuci. Kata Allah sikit tu, tapi apabila dia kata summa taqrusu, maksudnya suruh geser dia. Kita geser biasanya benda yang tak banyak lah, kita geser dia juga supaya dia hilang. Summa tandahu, kemudian yundah, maksudnya kemudian direnjis ataupun disiram dengan air. 3 step dia buat. Dia tak boleh patah balik. Kalau tuang ayak dulu, darah kering, kemudian gosok dia, kemudian kikir, tak beri makna, dia luas. Hadis ni menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ajak supaya cuci sungguh-sungguh lah, sampai hilang kesan daripada darah haid ini. Summa tusalli fi, kemudian dia solat di dalam baju tu, pakai baju tu, maksudnya boleh solat. Ada beberapa benda. Hadis ini menunjukkan wajib, syarat sah solat hendaklah bersih daripada najis. Jadi pakaian yang kita gunakan oleh solat tu bersih. Maka orang Islam pakaian dia bersih. Kemudian yang najisnya apa? Yang ni kita nak sebut sikit lah. Yang najis ni tempat tempat darah saja. Tak najis diri wanita tu. Kita bukan macam sebahagian ajaran agama tertentu. Wanita bila haid, satu kampung tahu, dia bubur kunyit lah apalah muka dia, habis jalan semua orang tahu, tengok dia ni my period dia ni. Agama tak suruh macam tu. Bahkan Nabi SAW kata Aisyah, kana ihdana idza kanat haidan
salah seorang kami, Aisyah ni disebut bahasa elok, salah seorang daripada kami apabila haid, amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Dia kata kami, salah seorang kami bila haid, Nabi suruh pakai kain kemah-kemah. Maksudnya pakai bahagian antara kemaluan tu kemas. Ya, Nabi suruh pakai kemah-kemah ketika fi fawri haidatiha, masa kemuncak haid tu pun, maksud masa darah banyak tu lah, Nabi suruh pakai supaya darah tak kena. Thumma yubashiruha, kemudian Nabi menggaulinya. Yubashiruha ni bukan bersetubuh, tapi maksud Nabi melakukan hubungan selain daripada persetubuhan. Maksudnya ciuman, Nabi peluk, Nabi apa, isteri baginda ketika waktu itu. Dan sebab tu tak ada orang Islam ni masa haid ni, ni masa tak guna, hang kena duduk jauh sikit, makan pun kena perasin. Dia tak ada. Bukan kerana nak tunjuk Nabi itu bernafsu ke apa, kerana Nabi memang manusia, Allah jadikan dia sebagai contoh teladan. Maksudnya sekalipun isteri semasa haid, suami masih lagi boleh bergaul dengan dia, kecuali tidak boleh melakukan persetubuhan. Kecuali tidak boleh melakukan persetubuhan. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, sesungguhnya Rasulullah itu mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan syahwatnya, kemaluannya. Siapa di kalangan kamu yang mampu? Maksudnya siapa yang mampu tak apalah, yang tak mampu jangan dia lajak. Tapi nak ceritanya, yang najis adalah darah, bukan tuan berkenaan. Dalam hadis ni dia juga tidak mensyaratkan berapa kali basuh. Dia syarat apa? Bersih saja. Tidak mensyaratkan basuh. Sekali kita akan sebut ada satu hadis bertengok yang berkaitan juga, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok hadis berikutnya. Qalat Khawla ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-damu qala yakfiki al-ma'u wa la yadurruki atharuhu, akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dha'if. Hadis ni Khawlah dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Khawlah ni Khawlah binti Yasar, dia tanya, wahai Rasulullah, fa in lam yadhabid dam, kalau darah tak hilang, kalau darah tak hilang, basuh dah, darah tak mau nak hilang, duk nampak tumpuk-tumpuk tu, habis basuh. Hak mana hak cara hak Nabi abang tadi buat habis lah. Zaman kita kalau kita guna sabun lah, tapi darah tak hilang. Kata Nabi, yakfikil ma', cukuplah dengan air tu. Dah basuh dengan air, wala yadurruki atharuhu, tidak memberikan mudarat kepada engkau kesannya. Yang ni kalau basuh kita basuh tapi tak hilang lah, duk nampak lah macam kesan darah tu, boleh tak baju tu digunakan untuk pakai salat? Boleh digunakan untuk pakai salat. Hadis ni, dawah hadis ni menunjukkan bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni simple hidup mereka, termasuk Nabi. Baju yang Nabi menggauli isteri ada kesan air mani. Dalam hadis yang lepas, baju tu Nabi pakai solat. Ni sahabiat ni, mereka ni kain mereka ada kesan darah apa? Darah haid, maka pakai solat. Kalau mereka tak banyak baju macam kita, 7-8 helai, nak main masjid pun puas fikir nak pakai baju mana. Bukan kata nak pergi raya lah, takut member tengok ni baju ni pakai dah minggu lepas, punyalah hebat kan. Oleh kerana itu, maka mereka simple hidup mereka. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi
Dan Ibn Hajar kata sanaduhu dhaif, dia kata sanad hadis ni dhaif. Ini penilaian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Wallahu ta'ala alam, hadis ni sahih. Kerana punca hadis ni dhaif kerana ada Abdullah bin Lahiyah ataupun Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ni, dia ni bukan penipu, dia ni orang cakap benar, orang bagus, cuma dia punya ingatan dia hilang, ingatan dia lemah, disebabkan kena dhabit dia, dhabit kitab dia kena tulis. Jadi kitab yang dia tulis tu hilang, dia salah satu syaratnya kena dhabit. Kitab yang dia tulis tu hilang. Bila hilang, bila orang suruh dia nak baca balik hadis, dia main jadi kacau, dia jadi keliru, dia tak ingat dah, pasal dia bergantung kepada nota dah. Jadi hadis-hadis dia anggap lemah, tapi bukan semua hadis dia lemah. Hadis semasa kehilangan itu belum berlaku, maka hadis-hadis ketika itu kuat. Dan para ulama hadis nilai hadis-hadis ni, ini ijtihad mereka lah dalam hal ni. Ibn Hajar mempunyai ijtihad yang tersendiri, menilai hadis-hadis daripada rawi-rawi tertentu tidak lemah, kerana masa itu hadis itu diambil ketika Ibn Lahiyah masih lagi okey. Antaranya hadis ni, kerana hadis ni rawinya ialah Abdullah bin Wahb. Abdullah bin Wahb ni, dia ni ambil masa okey, maka mereka menghukum hadis ni sahih. Sebahagian ahli hadis kata di samping itu ada lagi riwayat lain, hatta disebut oleh Ibn Hajar sendiri di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, daripada jalan Ibn Mandah, di mana yang tidak melalui Ibn Lahiyah hadis yang sama, maka hadis ni dianggap sahih. Ini dalam ilmu hadis lah. Depa yang mengaji ilmu hadis akan tengoklah bagaimana cara membahaskan masalah rawi-rawi ni. Maka yang pentingnya hadis ni nak bagi tahu kita satu hal, iaitulah bahawasanya jika kita wanita apabila dia basuh pakaian dia, setelah dia basuh tak mau keluar juga kesan dia, tak mau keluar. Adakah dia kena buang baju tu? Tak. Katalah baju kita aksiden lah, senang, basuh 2-3 kali dah duk nampak macam ada kesan-kesan tu lagi, boleh tak pakai semayang? Boleh, berdasarkan hadis ni. Berdasarkan hadis ni. Apabila kita tengok keseluruhan bab yang kita telah baca dalam bab ni, kita dapati bahawasanya ada berapa jenis najis. Ulang balik. Yang pertama, najis paling berat sekali cara cuci dia, iaitu najis apa? Jilatan anjing, iaitu 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Yang ni disebut sebagai najis mughalladhah, hak jenis najis berat. Dalam mazhab Hanbali dia masukkan, dia jadikan hal ni. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia masukkan satu lagi binatang dalam hal ni, iaitu babi, khinzir. Jadi khinzir duduk di dalam mughalladhah. Tapi kita dah bagi tahu yang sahihnya, wallahu taala alam, pada pendapat kita khinzir tak masuk. Yang masuk hanyalah jilatan anjing ataupun apa yang berkaitan dengan anjing, seperti yang ditarjihkan oleh para muhaqqiqin. Najis hak paling ringan sekali cara basuh setakat yang kita mengaji ni, apa dia? Kencing kucing? Kacau. Apa dia? Kencing bayi lelaki yang belum makan melainkan susu, iaitu dengan cara renjis. Ini mukhaffafah, yang paling ringan. Sebahagian masukkan juga bahawa bab ni ialah madhi, direnjis. Ini sebahagian daripada pendapat. Antara kedua tu, selain daripada dua benda tu, yang paling susah, yang paling berat dan paling ringan, dia panggil mustawassithah, iaitu kita hendaklah basuh sehingga hilang kesannya. Kesannya itu membabitkan 3 perkara, iaitu bau, warna dan rasa. Tapi kalau dah kita basuh juga tak hilang-hilang warna dia, macam darah tadi, boleh tak untuk kita gunakan untuk solat?
dimaafkan, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Al-Imam Tirmizi tadi. Azan dulu, lepas tu tuan-tuan, sementara tu tuan-tuan boleh hantar soalan untuk tanya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita jawab soalan, saya harap mudah-mudahan semua kita yang ada ni, kuliah-kuliah kita yang ke depan ni kita hadir, kerana ialah duk hadir pun tak usah penting lah. Sebab apa? Kita masuk bab yang penting, itu bab wudu dan kemudian solat dan seterusnya.
berhubung dengan wanita semasa dia istihadah, boleh ataupun tidak suaminya menggaulinya. Yakni istihadah ni di mana seseorang dia datang kepadanya darah yang melebihi daripada darah haid. Darah tu dah penyakit. Kadang-kadang dibezakan bagi wanita, mereka bezakan dengan waktu bila mereka tahu tempoh mereka misalnya tak akan lebih daripada 8 hari, hak sebahagiannya itu istihadah. Sebahagiannya mereka bezakan dengan warna. Ini wanita tahulah. Semasa istihadah, semasa haid, suami mereka tidak boleh menggauli, berjimak dengan mereka, menyetubuhi mereka. Yani fa'tazilun nisa fil mahid, tinggalkan, jauhi wanita masa dia haid, yakni jangan setubuhinya. Tetapi semasa istihadah maka dia boleh untuk menggauli isterinya. Kerana semasa istihadah dia pun wajib salat, kerana dia kena meletakkan kain pada tempat, pada kemaluannya untuk mengelakkan darah kena ke tempat yang lain, dan kemudian dia salat kerana dia telah melebihi tempoh haid. Suaminya boleh menggaulinya ketika itu. Dan berlaku kepada beberapa isteri sahabat sendiri yang ada istihadah. Saya Faizi, murid tahun 6 kebangsaan, menduduki peperiksaan UPSR pada minggu depan. Moga mohon jasa baik doktor doakan agar Allah berikan petunjuk pada saya supaya dapat menjawab soalan dengan mudah. Allahumma, ya Allah, mudahkanlah beliau menjawab, mudahkanlah semua orang yang hadir ke kuliah ini, anak-anak mereka dan apa sahaja yang terlibat, yang dikasihi, untuk berjaya di dalam peperiksaan dan berjaya pada masa hadapan, insyaAllah. Saya dah sebut dah, kita ni dalam ni pasal peperiksaan ni, saya sebut 2-3 kali, sebut sekali lagi. Bila kita minta sesuatu doa kepada Allah Jalla wa'ala, kita ada tujuan pada doa kita. Misalnya kita minta, ya Allah, bagilah perniagaan aku maju. Apa tujuan kita minta perniagaan kita maju? Kerana kita tak ada kerja di rumah ke, kita nak pergi kerja? Tak. Kerana kita nak rezeki yang lebih, rezeki yang halal, duit yang banyak, pendapatan yang lebih. Itu tujuan dia. Ya Allah, berikanlah aku isteri. Apa tujuan kita nak ada isteri? Supaya ada orang beletak kat kita ke? Nah, supaya ada teman yang halal, kita dapat menggauli dia yang halal. Banyak doa kita minta. Bila kita minta anak kita berjaya di dalam peperiksaan, apa tujuan kita minta? Supaya kita dapat habang kat orang kata anakku A banyak ke? Atau supaya dia berjaya pada masa depan? Yang mana satu? Sebenarnya supaya dia berjaya pada masa hadapan. Kerana dengan periksa tu dia belum jaya lagi. Dapat periksa, dapat retap, tak dapat apa lagi. Kejayaan nak main ke depan, tapi dengan kejayaan di dalam peperiksaan itu bolehlah untuk membantu dia untuk berjaya kepada perkara-perkara yang seterusnya. Betul tak? Okey. Kita pun doa ke Allah. Doa ke Allah. Tengok-tengok anak kita ni tak berapa berdapat A banyak. Kita kata doa kita tak mustajab ke? Ataupun sebenarnya ada apa sebab? Pertama, kejayaan dalam kehidupan dunia ni Allah kaitkan juga dengan sebab musabab. Pertama, kita kena tambat dulu unta, kemudian baru tawakal pada Allah. Anak kita tak study apa, duk melintang ya. Kita minta doa, dia tak memenuhi sebab. Nabi SAW, Nabi ni, dia tak baca doa kemudian hilang, dia, Abu Jahal cari tak jumpa. Tak, dia menyorok di gua,
Asma' tadi terpaksa pergi bawa makanan ketika masa duduk dalam gua, usaha kena buat. Mungkin nak kita buat dah usaha tapi tak berjaya lagi, kita tak boleh kata doa tak mustajab. Sebab doa ni macam tujuan tadilah, kita nak minta dia berjaya pada masa depan. Mungkin kita nampak tu macam tak berjaya pada keputusan peperiksaan berkenaan, tapi 10 tahun depan Tuhan mustajab doa kita, dia jadi orang yang berjaya. Sebab tu kita jangan sangka buruk pada Allah. Doa dah itu ni tapi tak berjaya juga, jangan sangka buruk. Allah memustajabkan doa. Mungkin kita nampak keputusan tu tak mustajab, pada zahirnya macam tak mustajab, tapi yang kita harap, macam kita kata, bukan kita harap keputusan, kita harap kejayaan. 10 tahun kemudian dia muncul sebagai orang berjaya. Dulu ada kawan-kawan kita di sekolah, kita tengok belajar tak cerdik mana, tapi sekarang jadi businessman yang hebat, jauh lebih kaya lagi. Sebahagian kita jumpa, alhamdulillah berjaya hidup, dia ada bidang dia. Saya dulu ada kawan belajar 2, dia tak apa nak pandai mana. Cikgu tanya cita-cita nak jadi apa, dia abang nak jadi yang di-Pertua Agong. Mana boleh, dia orang kampung. Tapi jumpa dia kemudian, Masya Allah, ada kereta, ada apa, ada rezeki dia. Sebab itu kita doa kepada Allah Ta'ala, jangan sangka Allah tak terima. Jangan sangka Allah tak terima. Allah terima. Kita ni mungkin mak dia mati dah doa tu, pak dia mati dah, kemudian tengok anak dia jadi orang tertentu. La tayasu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Allah sentiasa menyahut doa kita, doa hamba, malam yasta'jil, selagi mana kita tak gopoh. Sahabat tanya, isti'jal tu macam mana wahai Rasulullah? Satu orang kata, da'autu falam yastajib li, aku doa Tuhan tak terima pun. Kata je macam tu, Tuhan kata aku tak terima. Sebab apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Sebab itu bila kita dekat doa, kita kata aku percaya Allah terima. Allah Rauf Rahim. Kok mana cara dia terima? Allah akan terima. Bila kita angkat tangan, hati kita tu kata tak tahulah Tuhan pun nak terima ke tak, dia tak terima. Tuhan terima. Ada hamba Allah, dia main jumpa saya 1 tahun 2 lepas, amboi raplah sungguh dia, orang tahu raplah orang tahu. Macam runtuh dunia ni. Jumpa 2 tahun kemudian, macam mana sekarang? Alhamdulillah okey semua. Dan ada masa balak mari, kita rasa dunia hilang. Doa, Allah sayang kita. Kadang-kadang dia bagi satu ujian pada kita. Kalau dengan ujian tu kita dekat dengan dia, yang tu ujian. Diuji para Nabi, para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, diuji, dia pun lebih baik daripada kita. Tapi kalau dia bagi satu kejadian, dengan kejadian tu kita ruyuk, terus kita tinggal agama, terus kita berpaling, yang tu sebenarnya bala. Yang tu bala. Jadi 2 keadaan kita kena tahu. Tengok sama-sama, dua-dua hamba Allah ni aksiden, ujian Tuhan. Satu lepas aksiden, ya Allah, insaflah dia, minta doa, minta ampun, sihat, minta nak pergi semayang balik. Yang tu pahala berganda-ganda Allah bagi dia. Satu lepas-lepas kena, aku duk pergi semayang 5 waktu pun aksiden, yang tak semayang langsung tak aksiden, aku tak mau semayang lah. Yang tu bala. Sebab itu nak tahu beza antara bala ataupun bala dengan ibtila, dua-dua semua. Antara bala Tuhan kepada dia dengan ujian Tuhan, yang mana Tuhan nak bagi tambah pahala, tengok kepada kesan yang jadi pada diri orang tu. Kalau orang tu kena ujian,
Oh beratlah ujian saya ustaz. Lah macam mana? Nampak benar doa Allah Ta'ala lah, minta ampun Allah. Kadang-kadang hak duk bercakap pandai, duk ceramah ni pun belum tentu ke. Orang hak bawahan ni kadang-kadang kena ujian, Masya Allah, tahan ujian rahmat Tuhan kepada dia. Kena satu ujian Tuhan, saya tak mau lah, saya dulu kuat dan gemar-gemar ni, tak edi Tuhan uji ya. Bala artinya pasal apa jadi macam tu artinya ada benda Tuhan tak suka kat dia, ada benda yang kita semua tak tahu. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan sangka macam baik mufti main mengajar pula, ngaji kitab pula, tapi Allah Maha tahu dia suka ataupun tak. Sebab tu kita sentiasa minta kepada dia supaya dia ampunkan kita dan dia maafkan kita. Kita tak tahu, Tuhan tahu apa yang ada dalam jiwa setiap orang. Kadang-kadang satu hamba Allah kita nampak macam okey dia, tapi di penghujung hayat dia buat semua benda yang tak okey. Kita kata kesian orang tua ni, dah penghujung dia buat benda-benda yang tak okey. Kita pun fikir nampak macam okey dia dulu ni, macam orang agama. Allah tahu, kita tak tahu apa yang ada kat dia. Satu hamba Allah kita nampak macam tak okey dia, tapi bila ujung-ujung Allah bagi dia balik pada Allah. Dia sembahyang, dia solat, dia rapat diri dengan Allah, dia bertaqarrub dengan Allah Azza wa Jal, dia betul-betul ikhlas, dia mati dalam keadaan baik. Kita kata tak padan dengan dia hantu dulu ni, tapi Allah tahu kat dia masa dia hantu tu pun Allah tahu hakikat dia. Mungkin ada benda yang Allah sayang, Allah simpan dia, Allah tunjuk dia, hang ni kena pi ke belah petunjuk, hang kena pi ke belah petunjuk. Sebab tu bila kita baca sejarah Sayyidina Umar bin Khattab, hatta semasa dia jahiliyah nampak macam cengeng, sakan sangat, tapi ada benda yang baik dalam jiwa dia. Allah sayang benda tu, Allah bimbing dia. Ada orang nampak samsing, tapi ada di sudut hati dia ada benda baik. Allah sayang, Allah bimbing tangan dia supaya dia mai ke hidayah. Kita hak duk ni duk main sembahyang ni bagus lah, alhamdulillah, tapi jaga jangan ada benda yang Tuhan meluat kat kita, Tuhan marah kat kita, lalu Tuhan buang kita daripada jalan petunjuk. Adakah benar Sayyidina Ali hendak berkahwin satu lagi, Nabi larang dan berkata kalau nak kahwin kena cerai anak aku. Ini satu bab yang panjang tentang masalah Fatimah. Nabi membantah Ali untuk berkahwin dengan anak Abu Lahab, yang juga mukminah. Panjang cerita dia, sebahagian nanti saya akan sebut dalam kuliah lain lah, bagi beri cukup syarahan dia tu. Sebahagian kata sebabnya pertama kecemburuan Fatimah, yang kedua ialah kerana Ali tidak berkemampuan, dan sebahagian lagi kerana masalah rumah tangga Nabi SAW. Fatimah ada perkara-perkara yang Nabi tak mau orang lain tahu. Cumanya yang ni kita akan cerita, kerana orang nak kahwin ni boleh apabila dia cukup syarat. Orang bincang Ali syarat cukup ke tak masa tu, nanti kita bincang masalah tu. Wanita habis haid selepas Isya, lalu beliau ambil keputusan untuk mandi lepas subuh, bagaimana dengan solatnya? Jika dia tamat haid waktu Isya dan Isya masih ada lagi dan cukup untuk dia mandi dan untuk dia solat, maka dia mandi dan solat dan tunaikan waktu Isya, kerana Isya masih ada. Dalam mazhab Hanbali dia kata Isya tu berakhir dengan tengah malam, kecuali apabila darurat dan seumpamanya. Allah Ta'ala alam, dalam mazhab Syafi'i dan jumhur, selagi tak masuk waktu satu lagi, waktu berkenaan masih ada, waktu berkenaan masih ada, iaitu selagi tak masuk subuh, Isya masih ada. Saya makan daging korban yang liat sampai tak boleh tokok. Kacau ni. Boleh tak bagi kat kucing?
Tuan-tuan, agama ni mudah dalam urusan ni. Yang tak boleh bagi daging korban ni diberi kepada manusia lah. Kita tukang korban tu sendiri, kalau dia makan satu keluarga pun, pada sisi sebahagian para ulama sah korbannya, tetapi bukan demikianlah tujuan korban. Dia makan sebahagian, dia berikan kepada orang yang susah sebahagian, dia boleh bagi hadiah kepada kawan-kawan dia juga sebahagian, 1/3, 1/3, 1/3, seperti yang dicadangkan oleh para fuqaha. Hatta kalau dia berikan kepada jiran dia, ataupun tiba-tiba dia ada keluarga lah, dia korban balik mai, dia masuk Islam, keluarga dia tak masuk Islam, dia masak di rumah dia, keluarga dia nak makan yang bukan Islam, boleh tak? Mereka boleh makan. Okey, orang bagi korban kepada kita, kita tak boleh lah pergi bagi kat binatang. Tukang korban tu dia tak boleh lah bagi kat binatang. Tetapi kalau dia bagi kepada kita, kita tak korban, yang tak boleh bagi dia yang korban, kita tak korban. So bila orang bagi pada kita, kita makanlah daging korban, berkat korban ni kan, benda ibadat orang bagi, makanlah. Bila tak boleh makan, kita bagi kat kucing, tak apa, kerana benda tu termasuk dalam benda buangan. Termasuk dalam benda buangan. Kemudian kalaulah misalnya kita bagi kat si A ambil daging korban, pergi balik rumah dia tak ni, dia pergi buang daging tu, ataupun dia pergi bagi, dia pergi jual, kita tak terbabit, sebab kita dah bagi kat dia. Daripada kita kepada dia itu pemberian. Dia pergi ambil korban tu, dia pergi jual, dia bukan jual daging korban, dia jual daging kita bagi kat dia. Daging korban tu daripada kita kepada dia, itu hukum daging korban. Bila dah jadi hak dia nak buat apa pun dia punya hal. Kalau dia buat apa pun, taklah kerana dia pergi buat, korban kita terbatal. Dia pun telefon, aku tadi dapat dah 1 kilo, aku nak pergi batal korban pada muka. Entah takkan macam tu. Yang kita dah bagi kat dia, hang buat macam mana salah pun, korban aku tak terbatal, kan? Hatta kita buat contoh yang hulu sikit lah, melampau sikit, kita bagi daging kat dia, ingat dia susah, dia ambil daging tu, dia pergi jual daging tu, dia pergi main judi, korban kita terjejah tak? Dah. Kita bagi kat dia yang buat hal. So orang yang buat hal tak terjejah korban. So jangan takut. Dosa pergi kat dia, bukan main kat kita. Apa hukum pada rakaat pertama saya bismillah slow? Slow ni macam mana? Sir. Tapi rakaat kedua saya terkuat bismillah, sah lah solat tu. Tak ada lah masalah kita tak sah ke apa. Khilaf para ulama tentang jahar dan bismillah ni, dan tak adalah para ulama yang kata siapa yang sir batal ataupun siapa yang jahar batal. Mereka menyatakan yang mana yang lebih sunnah sahaja. Anas kata dia semayang belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar, kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillah, mereka itu buka semayang dengan alhamdulillah. Dia ada riwayat daripada anak murid Anas, semua meriwayatkan benda yang sama, semuanya dengan alhamdulillah, dan tak ada, mereka tak dengar bismillah, mereka kata. Kecuali Humaid At-Tawil, dia riwayatkan mula dengan bismillah. Dia seorang saja daripada berbelah-belah riwayat anak murid Anas yang lain. Jadi kita pakai majority. Habis kalau saya terbismillah, khilaf saja dalam hal ini. Terbismillah kuat tidak membatalkan pun. Yang mana yang lebih afdal ketika solat jemaah? Duduk lipat kaki tahiyat akhir atau rapatkan saf? Apa ni? Kena banyak bagi arasan renggang sah untuk tahiyat selesa. Macam ni, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Jika sekiranya kita nampak imam tu dia duduk iftirash, dia duduk macam tahiyat pertama, maka kita duduk macam tahiyat pertama. Jika dia duduk tawarruk, kita duduk tawarruk seperti dengan imam, kerana dijadikan imam untuk kita ikut. Bagi solat yang ada 2 tasyahud, tahiyat pertama dan kedua,
maka tahiyat yang kedua itu kita duduk secara tawarruk, yakni kita lipatlah kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan seperti mana yang kita lakukan. Demikian juga imam dia lakukan. Bagi solat yang satu tasyahud, khilaf para ulama. Di kalangan mereka kata duduk iftirash, wallahu ta'ala alam, barangkali ini pendapat yang kuat. Di kalangan mereka dalam mazhab Syafi'i, mereka kata yang penting tahiyat itu yang terakhir, maka duduk tawarruk. Jadi kalau imam imam duduk tawarruk, yakni dia lipat kaki dia, kita lipat bersama dengan imam. Kena. Jika sekiranya dia duduk seperti iftirash, kita duduk iftirash. Dan duduk tawarruk itu pada rakaat yang terakhir bagi solat yang ada dua tahiyah adalah sunnah, kerana sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa status daging korban yang disembelih dilakukan sebelum solat Idul Adha? Ada dalam hadis Nabi kata yang solat dan dah halal, tapi bukan korban lah, sembelihan biasa, makanlah, tapi tak dapat pahala korban. Selepas imam tempat kita dah semayang Idul Adha, baru kita sembelih. Kalut sangat nak sembelih awal, pasal apa? Dia kata, adakah Asma binti Abi Bakar kak ipar Rasulullah ketika Asma kakak ipar tak? Isteri apa? Adik Asma siapa? Aisyah adalah merupakan siapa dah? Isteri Nabi SAW, Aisyah. Jadi Asma kakak pada Aisyah, jadi kakak apa? Kakak ipar. Apa beza sabar dan redha? Ni juga panjang, saya ringkaskan. Sabar ni innallaha ma'as sabirin. Kita sabar. Kita sabar dengan apa yang berlaku, kita tak komplain Allah. Kita mungkin rasa sakit, tapi kita tak komplain Allah. Allah sayang. Innallaha ma'as sabirin. Allah sama dengan orang sabar. Sebab alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah kata fabasyiris sabirin, beri kabar gembira pada orang yang sabar. Ya, siapa dia? Orang bila kena musibah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Redha, dia bukan sekadar tu saja. Dia sabar ni, dia redha lah. Tapi ada makam redha, dia lebih tinggi pada makam sabar biasa lagi. Dia terima dan dia suka dengan hal tu. Dia redha. Biasanya apabila orang sabar, dia ada talazum, kata para ulama. Dia sabar dan dia redha. Kalau dia tak redha, mungkin hilang sabar. Ada orang dia sabar, dia tak bertindak apa, tapi dalaman dia tak apa nak redha. Dia ada macam rasa miskin tak puas hati, tapi dia tak kata apa. Dia tak kata apa. Tapi bila dia makam dia lebih tinggi daripada itu dalam diri dia, dia sabar, dia tak bertindak yang Allah marah, dia tak komplain, dan dia terima dengan senang hati ujian Allah pada dia. Ini tinggilah makam dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Oh, ada pengumuman. Tuan-tuan, ada jangan pergi mana lagi. Pertama, saya nak umumkan ialah kita melantik imam tambahan di masjid ni, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hilmi Abdullah yang berkuat kuasa pada 1 September. Mana Ustaz Hilmi dah ni? Tak ada. Dan beliau telah bertugas bulan puasa lepas, dan kita jadi 3 imam di sini. Yang berikutnya ialah kita mencari juga Bilal dan Siak. Bilal dan Siak lah, saya nak tengok kalau kau perlukan tambahan ke apa. Jadi tuan-tuan, tolong siapa yang ni boleh jumpa payah lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita. Sekian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.